Okey, so kita dah keluar daripada hotel, kita nak pergi cari skuter elektrik sebab hari ni kita ada banyak penjelajahan yang jauh. Pertama sekali kita nak pergi Museum of National History, lepas tu nak pergi Guggenheim, kalau boleh nak pergi MoMA, Metropolitan Museum dan Apple, banyak lagi lah. So kalau boleh, kalau kita dapat skuter hari ni memang akan menjimatkan masa dan menjimatkan tenaga kaki kita. Jom, let's go! Alhamdulillah, kita dah sampai dekat depan museum. So kita kena cari tempat parking skuter. Okey, jom kita masuk dalam. Kalau kita nampak ni kan, dia punya size of sotong ni, kita nampak sangat besar dan baru kita boleh imagine betapa enormousnya benda ni dalam laut. Bagi saya suka cara dia display. Kalau kita nampak kan, dia memang ada banyak benda yang nak ditunjuk, tapi macam mana dengan right kind of design boleh membuatkan kita tertarik untuk melihat satu-satu dan kita boleh memahaminya dari segi visual dan juga information. Okey, kalau tadi kita dah dekat Spectrum of Life punya hall, sekarang kita nak masuk Ocean Life Hall. Jom tengoklah apa yang sambut kita dekat tengah-tengah hall ni. Wow, itulah saiz sebenar whale. My god. Dan sekeliling ni lagi banyaknya benda yang kita nak tengok setiap satunya. Antaranya apa ni? Ya Allah, banyaknya nak tengok. Kalau kita boleh nampak ni kan, macam mana dia nak buat display ni, dia memang sengaja tak ada lampu. Seolah-olah kita witness secara dekat kehidupan mereka. Kalau kita tengok ni kan, sebenarnya museum design adalah sangat susah sebab dia ada terlalu banyak sangat haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang kita nak tunjukkan kan. Dan every display memang sangat enormous dan cara dia orang display buat kita betul-betul rasa macam dah berada inside the animal punya life kan. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, pan ke sana kan, dia siap ada section untuk tengok whale from the bottom. Masya Allah, kita dah masuk ke tempat minerals. So kalau anda boleh lihat belakang saya ni kan, kita biasa tengok batu-batu yang dalam dia ada kristal. Tapi kali ni tengoklah saiz kristal tu kan, dah hampir macam satu tingkat bangunan. Wow. Alright, so saya nak bawa you all tengok bermacam-macam lagi. Kuasa Allah kalau kita tengok kat sini, macam-macam batu. Tengoklah, ya Allah, cantiknya batu-batu tu. Dia macam berbagai-bagai color yang kita tak pernah terfikir. Cuba tengok ni, warna hijau ni. Saya sangatlah tertarik dengan warna-warna hijau ni kan. Tengok tu macam dalam dia ada apa? Ada macam silver kan dalam batu tu. Wow, yang ni macam sebongkah diamond yang belum dipolish. Amazing guys, amazing. Kalau batu ni je kita tak boleh imagine kan. Macam manalah sebenarnya rupa syurga, ya tak? Masya Allah. Saya macam hampir tak pasti apa yang mata saya sedang tengok. Adakah kebiruan tu adalah hasil daripada projection of light, atau adakah kebiruan tu memang diselang-selang oleh batu? Kan? Dia macam batu biru yang dah dicampur aduk di dalam batu biasa. Subhanallah, memang amazing sangat. Berada di tengah-tengah hall ni memang membuatkan kita rasa sangat kecil, dan ini adalah yang kita selalu nampak cerita night at museum kan. Sebenarnya museum ni kalaulah bagi kami 2-3 jam memang tak cukup kan, sebab dia ada 4 tingkat dan dia ada wing kiri, wing kanan dan
dia ada center attraction yang membuatkan bagi saya at least 4 ke 6 jam baru kita boleh appreciate every floor, because every floor, every corner ada lots of information macam kita nampak kat sini kan. Kita sekarang berada di Highline. Highline ni terletak berhadapan dengan Hudson River. So, macam mana, Wi? Sangat cantik Highline ni pada waktu sunset dia, dan sunset tadi bila kita dapat menikmatinya daripada hujung Highline ni, dia berwarna macam paddle pop kan. Sangat cantik. So Highline ni sebenarnya adalah satu train station yang sebenarnya dah nak dirobohkan. Dia dah nak dirobohkan, sampailah penduduk tu berpiket untuk tidak merobohkan tapi nak refurbish balik menjadi sebuah park. Dan sebenarnya Highline ni adalah satu story inspirational kepada banyak lagi komuniti di negara lain untuk program repurpose kepada benda-benda yang dah nak demolish. Highline ni asalnya sebenarnya adalah projek selepas diorang ni kan ada macam tram kat atas jalan. Tram atas jalan tu sebenarnya banyak menyebabkan kemalangan. Gelaran dia Death Avenue tau. Jadi sebab train station dibuat di belah atas, elevated macam ni, sampailah dia tidak lagi digunakan. Seperti berada dekat dalam taman dan kita boleh lupakan kesibukan di kota. Jom hari ni kita bawa you all jalan-jalan tengok Highline. Selepas kita daripada Highline tadi, kita berada di Pier 54 dan di belakang saya ni adalah The Little Island. Menariknya tentang Little Island ni adalah dia dihadiahkan oleh Barry Family Foundation kepada City of Manhattan Hudson River. Di belakang saya ni kita boleh nampak dia adalah park dan dia ada hampir 350 spesies tumbuh-tumbuhan, dan di tengah-tengah Little Island ni dia ada macam tempat yang dia boleh event. So jom kita masuk dalam park ni. Cantik betul lah landscape dia. Landscape dia ni macam landscape tipu yang kita nampak kat Malaysia tu, orang nak set up wedding tu, tapi kat sini semua ni real. Hello kan. PS 54 ni sebenarnya baru saja dibuka 2021. Ada amphitheater yang sangat besar menghadap Hudson River, dan local artis boleh menggunakan amphitheater ni secara percuma. Antara yang menarik perhatian saya malam ni ialah bila pencahayaan dia tu kan. Kalau kita tengok, everything is very cinematographic kan. Cara dia letakkan lampu di bawah pokok menyebabkan everything tu adalah satu orkestra. Tanpa ada any persembahan. Pokok, landscape, hardscape, everything orkestra secara tersendiri. Dan saya sangat tertarik dengan penggunaan lampu dia yang di bawah railing ni, menyebabkan jalan kita ni very well lighted dan sangat cantik. Dan kita tengok separation antara pedestrian road yang mana menggunakan pebble wash dengan landscape tu ada satu tick steel ni kan. Ya Allah, sangat menarik perhatian saya. Sangat breathtaking, dan kita boleh appreciate the Hudson River to the next level. Saya sekarang berada di depan Apple Store. Ini adalah satu-satunya Apple Store yang terbesar dan ianya dibuka 24 jam dan 365 hari, tak pernah tutup. So, jom kita masuk ke dalam dan kita tengok apa yang ada ke dalam ni.
cakap pasal design, saya suka design ceiling ni. Dia pada waktu malam kita nampak dia gelap je kan, tapi pada waktu siang dia sebenarnya ada banyak skylight dan kita akan nampak cahaya turun daripada atas tu turun ke bawah kan. Sangat-sangat futuristic dia punya design store dia ni. Kalau tengok kat sini kan, apa yang menariknya adalah contoh kan, saya minatlah dengan satu casing ni. Of course saya minat ni kan, warna hijau, manifest life. One thing yang menarik dekat sini adalah contoh saya minat ni, saya tarik tengok available, dan jika ada yang available dan saya hanya perlu scan dan juga buat bayaran dan terus boleh balik. So a good design not only memudahkan pemilik perniagaan, dan dia juga adalah memudahkan pelanggan dan mempercepatkan proses sesuatu pembelian. Selain di atas Apple Store ni sebenarnya menjadi satu public park yang sangat besar, siap ada macam bench kan. Dia juga ada water feature. Water feature ni yang sebenarnya membuat saya rasa saya kena ulas, sebab water feature dia sangat shallow, sangat kecil, tapi works for me kan. I think it is really an idea. Sebenarnya water feature is possible pada anda yang nak feel rejuvenate and heal by the water element. Sebenarnya possible untuk buat shallow, kecil, tapi make sure jangan ambitious nak ikan koi, nak macam-macam algae bagai-bagai. Tiru idea di Apple Store. Tadi kan saya cakap dekat bawah sana yang skylight turun daripada atas ke bawah menerangi bawah tu, dan kalau perasan tadi di bawah dia ada banyak pokok kan, dan semua pokok tu adalah pokok yang real, pokok yang sebenar, dan lighting skylight inilah yang akan memberi fotosintesis kepada pokok tu. Dan one thing I like about this design, not only dia functional as a skylight untuk bawah, dan dia juga boleh jadi tempat duduk. Amazing kan, macam mana atas ni boleh jadi park dan di bawah tu boleh bagi jadi sebagai skylight, dan budak-budak boleh berlari, boleh main, ada orang boleh lepak, hang out. This is what we call it good design.